Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 akan membuat video pendek yang bertajuk Faktor Krisis Rumah Tangga. Fakta mengenai rumah tangga, setiap individu yang berkahwin mengimpikan satu kehidupan yang bahagia kerana rumah tangga yang bahagia menjadikan penghuni-penghuninya dapat hidup dalam suasana tenang, harmoni dan selesa. Setiap anggota keluarganya saling kasih mengasihi, hormat menghormati dan menjalankan aktiviti-aktiviti rumah tangga dengan penuh kerelaan. Seterusnya, pengertian krisis rumah tangga merupakan satu keadaan di mana kehidupan suami isteri sentiasa berada di dalam suasana yang tidak harmoni dan berkonflik. Suami isteri saling benci-membenci di antara satu sama lain. Krisis rumah tangga boleh didapati di dalam dua keadaan, iaitu sama ada jelas dan tidak jelas. Keadaan yang jelas ataupun ketara, iaitu suami isteri mudah bertengkar, saling tuduh-menuduh, maki amun dan cepat bercekalan sebaik-baik sahaja dan sesuatu yang tidak kena. Manakala keadaan yang tidak jelas, di mana perselisihan suami isteri tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan mereka kelihatan rukun dan damai, tetapi sebenarnya kehidupan mereka hambar, tidak mesra dan perhubungan yang renggang. Keadaan rumah tangga yang sedemikian selalunya memberi kesan yang mendalam terhadap pertumbuhan jiwa anak-anak. Terdapat 5 faktor krisis rumah tangga. Yang pertama, kekurangan pegangan dan pengetahuan hukum agama dalam perkahwinan. Yang kedua, tekanan bebanan kerja. Yang ketiga, masalah ekonomi. Keempat, sikap dan etika. Dan yang terakhir, seksual. Selain itu juga berdasarkan kajian kami, krisis rumah tangga dari segi teorinya boleh diiktirafkan sebagai keadaan tidak tenteram atau tidak stabil yang berlaku di dalam sesebuah rumah tangga yang mana ianya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang akhirnya boleh membawa kepada penceraian dan konflik rumah tangga. Faktor dalaman bagi krisis rumah tangga selalunya berlaku disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan pendidikan keagamaan serta terperangkap dalam kehidupan dan budaya sosial yang liar. Majoriti masyarakat masa kini juga kurang mengambil berat tentang tugas serta tanggungjawab mereka dan tidak menerapkan nilai kekeluargaan seperti bekerjasama, menghormati, tolong-menolong dan berkasih sayang dalam rumah tangga. Suami dan isteri berupaya menyelesaikan dan mengambil pendekatan berfikiran secara positif. Antara cadangan penyelesaian adalah proses perkahwinan, nasihat dan juga kaunselor. Proses perkahwinan ini telah dibuat pada peringkat awal bagi memberi maklumat dan pendedahan awal tentang konsep dan matlamat rumah tangga. Nasihat pula peringatan tentang kesalahan yang dilakukan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kaunselor menyelesaikan krisis rumah tangga di peringkat suami isteri ni, dia akan kalau sampai ke peringkat yang buntu, ia memerlukan kaunselor, di mana peranan pegawai perodek atau kaunselor bertalian ni yang mempunyai khusus dalam bidang kekeluargaan bagi memberi nasihat tentang masalah rumah tangga. Melalui perspektif melalui agama pula, keganasan tidak sewajarnya wujud dalam rumah tangga dan keluarga. Menurut agama Islam, suami bertanggungjawab melindungi isteri dan keluarganya kerana suami adalah pemimpin keluarga. Pandangan masyarakat Malaysia pula, masalah sosial ini dapat membentuk satu persepsi di mana pada awalnya masyarakat tidak menganggap isu keganasan ini sebagai isu yang serius dan menganggap ini adalah satu rahsia yang perlu disembunyikan. Kekuatan dan kelemahan dalam rumah tangga yang pertama dipengaruhi oleh kekuatan kata-kata di mana kita tidak boleh merosakkan hubungan rumah tangga dengan kata-kata yang melukai hati pasangan. Jagalah tutur kata kita agar tidak menyakiti pasangan, suami, isteri ataupun kanak-kanak. Bagi kelemahan pula adalah kurangnya komunikasi dalam rumah tangga di mana perkahwinan ini adalah perjanjian hidup antara dua orang insan, maka jika dalam perkahwinan sudah tidak ada komunikasi, bagaimana hidup pasangan suami isteri itu akan bahagia. Yang kedua, kekuatan dalam rumah tangga adalah rumah tangga yang harmoni.
Kekuatan yang kedua dalam rumah tangga adalah rumah tangga yang harmoni, di mana adalah menjadi tugas untuk pasangan suami isteri untuk mendukung dan menghayati sikap berkasih sayang dan sikap kasih mengasihani antara satu sama lain. Dan bagi kekurangan ataupun kelemahan dalam rumah tangga, yang kedua adalah tidak setia dan berlaku curang pada pasangan. Curang adalah masalah yang paling kerap kita dengar sebagai punca utama yang boleh berakhir dengan penceraian. Sudah ada isteri tetapi main kayu tiga di belakang isteri, tidak puas hati dengan isteri yang ada masih ingin menjalinkan hubungan dengan perempuan lain. Secara keseluruhannya, artikel ini menerangkan tentang krisis rumah tangga, punca-punca dan cara untuk menyelesaikan masalah ini menurut perspektif syariah dan undang-undang berteraskan ajaran Islam. Dari segi justifikasi pula dapat dipecahkan kepada 3, iaitu individu, masyarakat dan negara. Menurut individu, ialah dapat menjaga nama baik keluarga yang mana dapat dijadikan contoh tauladan kepada pasangan lain. Menurut masyarakat pula dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap faktor krisis rumah tangga. Menurut negara pula dapat meningkatkan imej negara kerana mendapat pandangan positif daripada negara lain berkaitan dengan faktor krisis rumah tangga.